Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembahagian sel secara mitosis. Kita dapat 4 fasa untuk proses mitosis. Okay, so awak kena tahu semua nama-nama fasa-fasa ni. Kita tengok yang pertama. Fasa yang pertama adalah profasa. Okey, apa yang berlaku dalam profasa? Kromosom dalam nukleus dia akan memendek dan menebal. So pada asalnya kromosom ni dia berbentuk seperti bebenang halus. Okey, bila tiba masa yang sesuai untuk proses mitosis, so bebenang ni dia akan memendek dan menebal. Okey, so dia akan berpintal macam ni lah. Right. So dia akan menebal dan memendek. So yang ni dipendek lah. Okey. Okey, so dia lukis seperti ini, macam kelopak bunga. Okey. So, seterusnya replikasi berlaku, dua kromatik terikat pada sentroma. So, replikasi ni adalah dia copy paste maklumat. Okey. Contohnya macam ni. Saya padam. Okay, contohnya ini adalah sentroma. So ini adalah kromosom yang belum replicate. Okay, yang belum melakukan proses replikasi. So apabila proses replikasi berlaku, so dia akan copy semua maklumat-maklumat ni. Okay, dia copy dan dia akan paste. Okay, paste maklumat ni tadi. So dia akan jadi dua lengan. Okay, dua lengan. So dia akan jadi macam ni. Okay, faham ya? So yang merah tu adalah maklumat yang sama dengan hijau. Okay, so sentroma ni yang tengah ni, ini adalah sentroma. Okay, so seterusnya apabila melakukan proses replikasi, proses copy paste tadi, so dia dah ada dua kromatik lah. So satu ni kita panggil kromatik, yang hijau ni kita panggil kromatik, yang merah ni pun kromatik. Okay, dua kromatik ni, okay, dua kromatik ni kita panggil dia kromosom. Yang ni pun kita boleh katakan kromosom jugalah. Contohnya, okay, yang ni pun kromosom. Okay, bila dia melakukan proses replikasi, dia akan replicate dan dia akan paste maklumat tu. Yang ni pun kita panggil kromosom. So yang ni kromosom sebelum replikasi, so yang ni kromosom selepas replikasi. Okay, so pada fasa metafase, apa yang berlaku? Gentian gelendong terbentuk. So kromosom tersusun di tengah sel. Okay, sentroma mula membahagi. So ini adalah centriole. Ini adalah centriole. So centriole ni function dia untuk mengeluarkan gentian gelendong. So yang ni adalah gentian gelendong. Fungsi gentian gelendong ni adalah untuk menarik sentroma tu ke arah kutub. Okey. So apabila proses metafase, dia akan beratur di tengah-tengah satah khatulistiwa. Kromosom tu kali satah khatulistiwa. Satah ni lah. Okey, dan betul lah satah khatulistiwa. Okey, so dia akan beratur di tengah-tengah satah khatulistiwa sebelum sentriole tu menarik ke kutub. Okey, so yang ni kita padam jap. Okey. So yang ni separuh daripada kromatik ni dia akan bergerak ke sini. So separuh kromatik lagi dia akan bergerak ke kutub sebelah. So yang ni pun sama. So ini berlaku pada 46 kromosom yang ada dalam sel soma. So proses mitosis ni berlaku dalam sel soma lah, selain daripada sel gamet, sperm dan ovum tu. Okey. Boleh So sentroma akan mula membahagi. Maksud sentroma membahagi ni maksudnya ni sentroma kan. Okey, ini adalah kromosom. So sentroma dia akan split. Okey, separuh kromosom ni dia akan ke kutub sebelah. So separuh lagi kromosom, okey, kita panggil kromatik, dia akan ke kutub sebelah. So yang ni adalah kromatik yang bergerak. Okey, bukan kromosom. So ni adalah kromatik. So kita ada dua kromatik kan. Satu kromatik satu kromatik lengan kromatik ni dia akan bergerak ke kanan. Satu kromatik lagi dia akan bergerak ke kiri. Inilah satu kromatik, yang ni satu kromatik akan bergerak. Okey, so sentroma akan pecah. Okey, sentroma akan split dua. Alright. So pada fasa seterusnya, fasa anafase. So ingat anafase ni di huruf A kan. Jadi pada waktu ini kromatik tu dah terpisah. So dia sedang bergerak ke
kutub masing-masing. Okey. So pada waktu anafis ni, gentian gelendong menarik kromatit supaya berpisah dan bergerak ke hujung kutub sel yang bertentangan. Pada masa yang sama, sel mula membahagi. So ini adalah sentriol tadi. Okey. Pada waktu ini, sentriol ni dia akan menarik gentian gelendong ni. Okey, sentriol akan tarik gentian gelendong. So gentian gelendong akan memendek dan dia akan tarik sekali dengan kromatit ni. Okey, so kromatit akan bergerak ke kutub ni dan kromatit akan ke kutub ni. Okey, pada masa yang sama, sel mula membahagi. So sel dah mula membahagi. Okey, so kalau awak tengok sini dia dah mula membahagi sel lah. Alright. So pada fasa telufis, sel tu dah habis membahagi, so dia akan split jadi 2 sel. Okey, so 2 sel anak membentuk. So pada waktu ni cytoplasma membahagi, nukleus pun dah membahagi. So dia akan terbentuk 2 sel lah. Okey. Apakah maksud mitosis? Kita tengok. So pembahagian sel yang menghasilkan sel-sel yang sama dari segi genetik. Contohnya, kalau kita potong kuku minggu ni, so minggu depan kuku kita akan panjang balik. So itu adalah proses mitosis sebenarnya. Okey, proses yang menghasilkan sel-sel yang sama. Okey, kalau kita potong kuku, kita tak akan tumbuh kulit dekat bahagian kuku. Sebab proses mitosis ni dia akan hasilkan sel yang sama. Okey, so tempat yang berlaku adalah sel soma dan hujung pucuk ataupun hujung akar lah pada tumbuhan. Okey, sel soma ni selain daripada sperm, dan ovum. Selain daripada itu, sebab sperm dengan ovum ni adalah sel gamet. So sel gamet ni dia melakukan proses meiosis. Okay, boleh so proses meiosis kita akan tengok minggu depan. Okay, apa kepentingan mitosis? Untuk menghasilkan sel baru untuk pertumbuhan dan untuk menggantikan sel yang rosak. So samalah macam awak potong kuku, so minggu depan dia tumbuh balik. So dia akan menghasilkan sel baru. Ataupun bila awak luka, so sel tu akan tutup balik dan akan hasilkan kulit baru. Okay. So untuk memastikan bilangan kromosom pada sel anak dan sel induk adalah sama. So memastikan bilangan kromosom maksudnya 46. Apa yang berlaku lepas replikasi pun 46. Okey. So untuk itu sahaja pada hari ini. Sekian, terima kasih.